Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ihfazna wahfaz biladana wa biladal muslimin minal waba' wal bala' wal fahsya. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyana wa an yashfiya mardana wa mardal muslimin. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyana wa an yashfiya mardana wa mardal muslimin. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyana wa an yashfiya mardana wa mardal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada malam ni dalam siri kuliah kita daripada kitab Arba'in Hadithan fi 'uddatil muslim fil bala wal waba, iaitu himpunan 40 hadis sebagai benteng kepada umat Islam dalam menghadapi bala dan juga wabak. Malam ni kita masuk hadis yang ke-26. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil fil habbati sauda shifaa'un min kulli da'in illa as-sam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang habbatu sauda, iaitu tentang kelebihan habbatu sauda. Nabi sebut habbatu sauda shifaa'un min kulli da', ia menjadi penawar bagi setiap penyakit. Habbatu sauda, dia menjadi penawar bagi setiap penyakit. Illa sam, melainkan mati. Mati, habbatu sauda tak boleh buat ubat lah. Apabila sampai sahaja ajal, makan apa pun habbatu sauda ke berapa kilo pun kita makan, dia tetap tak boleh jadi ubat lah. Tapi selain daripada mati, Nabi kata habbatu sauda menjadi penawar bagi setiap penyakit. Shifaa'un min kulli da', Nabi kata. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama buat kajian, terutamanya ulama-ulama Islam yang mahir dalam ilmu perubatan. Saya alhamdulillah sempat belajar di Yaman dan sempat belajar dengan Al-Fadhil Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang orang yang terlibat dalam program I'jazul Ilmi, mukjizat saintifik daripada Quran dan juga sunnah. Jadi salah satu benda yang dibincangkan, benda yang dikaji secara khususnya ialah berkaitan dengan habbatus sauda. Berkaitan dengan habbatus sauda. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut habbatus sauda ni shifaa'un min kulli da', dia menjadi penawar bagi setiap penyakit. Rupa-rupanya selepas daripada dia buat kajian, rupa-rupanya habbatus sauda ini dia boleh menambahkan antibody kita. Dengan kita makan habbatus sauda, mengikut sukatan-sukatan dia, maka dia boleh menambah antibody kita. Yang mana kita tahu belaka, semua orang, terutamanya orang yang bidang perubatan, kita ni, tubuh kita untuk melawan penyakit, tak ada benda lain yang boleh melawan penyakit daripada tubuh kita. Kena kuat sikit. Tak dengar.
Okey. Untuk lawan penyakit yang Allah telah letak pada tubuh badan kita ni yang dipanggil sebagai antibody. Antibody. Dalam bahasa Arab dipanggil jihazul mana'ah. Iaitu benda yang boleh mencegah kita daripada masuknya penyakit viral, benda-benda yang benda-benda yang membahayakan tubuh kita. Maka bila kita makan habbatus sauda dan tiba-tiba habbatus sauda ni boleh menambahkan antibody kita, maka antibody kita lebih kuat untuk mencegah segala bentuk penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Maka benarlah apa yang Nabi sebut, habbatus sauda shifaa'un min kulli da'. Habbatus sauda dia menjadi penawar kepada segala penyakit. Bukan setakat habbatus sauda, Syekh Abdul Majid Az-Zindani sebut lagi, dia kata andai kata habbatus sauda digabungkan dengan madu asli. Bukan madu hidup ni, madu asli. Dan digabungkan pula dengan sum, dengan bawang putih, maka dia boleh menambah sapa pekat kepada 200% antibody kita. Ini satu, orang kata, satu penawar yang ajaib yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, yakinlah sepenuh hati kita, berimanlah kita sepenuhnya bahawa petunjuk Nabi ni memang benar-benar petunjuk yang terbaik. Ahsanul hadi ataupun khairul hadi, sebaik-baik petunjuk yang Allah pernah turun di atas muka bumi adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada petunjuk berkaitan dengan perkara agama, begitu juga petunjuk dalam masalah hal ehwal kehidupan kita, termasuk dalam bab mencari penawar, mencari ubat untuk kita mencegah sebarang bentuk penyakit yang kita hadapi. Salah satunya yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang kita baca ni ialah habbatus sauda. Habbatus sauda iaitu kita panggil benda biji hitam ni lah. Ke benda kita jitang hitam ke apa. Orang kita panggil jitang hitam. Kalau di Yaman, setakat pengalaman kita belajar beberapa tahun di Yaman, Masya Allah, orang Yaman ni tak tahulah, agak lain kita tak tahu sebab kita ngaji Yaman. Orang Yaman ni habbatus sauda memang menjadi orang kata bahan makanan harian dia. Memang dia buat dalam menu-menu dia, sama ada makan pagi ke, makan tengah hari ke, dalam kuih dia kadang-kadang mesti ada dia letak habbatus sauda ni. Contoh kalau sarapan pagi di Yaman, masyhurnya dia panggil khamir. Pak kita macam benda macam paun goreng gitu. Macam kayu khamak, tapi dia bulat-bulat. Tapi setiap khamir yang dimasak ni pasti dia akan taburkan habbatus sauda ni di atas khamir. Ini satu sebab dia, sebab mereka belajar ataupun mereka dengar hadis Nabi yang Nabi kata habbatus sauda shifaa'un min kulli da'. Cuma sedih tempat kita ni, kadang-kadang orang kita ni dia tak minat sebab dia kata bau lah, berangin lah, keluar angin lah, macam-macam dok. Berasa dok sedap lah, berasa pahit lah, tiba-tiba dia meninggalkan sunnah. Orang kata benda ajaran Nabi, petunjuk Nabi dalam kita nak mencegah penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Dengan cara kita makan habbatus sauda, dengan cara tu bertambahlah antibody yang ada pada tubuh kita. Masya Allah. Ini satu sunnah yang mesti kita hidupkan, yang mesti kita jadikan sebagai bahan makanan. Kita panggil benda suplemen, bahan makanan tambahan kita. Masya Allah, di kalangan masyarakat kita ni ada orang yang beramal. Dia jadikan amalan dia makan. Tak kira lah habbatus sauda ni, tak kira sama ada kita makan biji dia tu ke ataupun kita makan minyak dia ke, asalkan dia berunsur daripada habbatus sauda. Maka pakak-pakaklah kita beramal, terutama di musim wabak ini. Moga-moga dengan kita makan habbatus sauda ini, dia boleh menambahkan jihazul mana'ah kita, yang kita panggil antibody kita, untuk menghalangi sebarang bentuk penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Ini salah satu petunjuk Nabawi dalam kita menghadapi wabak ini.
Habbatus sauda syifa'un min kulli da' illa sam, kecuali mati. Okey, jadi memang hadis Nabi ni menepati apa yang Nabi kata, dia menjadi penawar segala penyakit. Sebab dia boleh menambah antibody dengan tambah. Suara kurang jelas, masya-Allah. Sebab apa jadi kurang jelas? Sebab kes beralih tepat ke ruang ni. Okey, jadi tak jelas lagi suara kecuali mati, Nabi kata. Selain pada mati, maka semua penyakit-penyakit boleh kita lawan, penyakit-penyakit yang masuk dalam tubuh kita ni dengan kita makan habbatus sauda. Cuma ingat, habbatus sauda ni dia bukan macam Panadol tak? Dia kena jadikan sebagai amalan kita, makan semua. Kita makan semua deh. Barulah dengan cara kita beramal dengan habbatus sauda ni, maka dengan cara tu antibody kita sentiasa stabil. Sentiasa stabil. Okey. Hadis yang seterusnya, an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an ajril hajjam faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah wa a'tahu sa'ain min ta'am wa kallama mawaliyahu fa khaffafu anhu wa qala inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah wal qastul bahri wal qustul bahri. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ditanya kepada Anas an ajril hajjam, bagaimanakah hukum berkaitan dengan upah orang berbekam, upah orang bekam, boleh tak boleh? Hadis ni ditanya tentang hukum orang bekam, tapi dalam masa yang sama kita boleh ambil ilmu-ilmu lain berkaitan dengan al-hijamah. Faqala ihtajama Rasulullah, maka Anas bila ditanya kepada dia tentang hukum ambil upah orang bekam ni macam mana, maka Anas pun terus bersandarkan kepada apa yang dibuat oleh baginda Nabi. Ini prinsip para sahabat. Kita tengok para sahabat, apabila tak ditanya kepada mereka hukum hakam berkaitan, khususnya berkaitan dengan agama, maka mereka akan terus cari dalil bagaimana boleh jadikan panduan daripada apa yang dibuat oleh baginda Nabi sendiri sesama-sama. Maka kita pun hari ni, setiap tindakan kita, setiap amal perbuatan yang kita buat ni, kalaulah kita boleh sandarkan apa yang dibuat oleh baginda Nabi, maka selamatlah kita. Maka selamat. Macam apa sahaja, khususnya berkaitan dengan agama. Bila kait agama, mesti kita jadikan contoh utama kita adalah batang tubuh Nabi SAW. Apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, itulah menjadi panduan kepada kita. Kita tengok Anas, apabila ditanya kepada dia, iaitu di kalangan tabi'i, mari tanya Anas, bagaimanakah hukum ambil upah orang berbekam ni? Maka Anas terus sebut ihtajama Rasulullah. Anas kata Rasulullah sendiri pernah berbekam. Rasulullah sendiri pernah bekam. Nampak? Sesat hukum. Jadi kita pun hari ni sepatutnya, kita sebagai ummah akhir zaman ni, sepatutnya kena buat gitu juga dalam kita nak buat apa-apa saja. Contoh hari ni, kita tengok hari ni benda isu, biasanya timbul isu nisfu Sya'ban. Ni isu famous tempat kita lah, nisfu Sya'ban. Bila mari timbul isu nisfu Sya'ban, orang kita berbalah lalu. Kan orang ni nak buat amal ni, orang ni nak buat amal ni. Orang ni kata tak boleh buat benda ni, orang ni kata tak boleh buat benda ni. Maka kita ambil contoh sahabat Nabi tadi, Anas. Bagaimana bila kita timbul je isu nisfu Sya'ban, okey, kita tunjuk, tengok dulu Nabi SAW buat tak buat amalan-amalan tertentu pada nisfu Sya'ban. Bila kita cek, bila kita kaji, rupa-rupanya tak ada sebarang bentuk amalan yang khusus yang Nabi buat pada nisfu Sya'ban. Nampak tak? Ini kaedah kita. Kita tak nak balas, kita tak mahu larang orang buat amal, beramal kamu. Tapi pastikan setiap amal yang kamu nak buat ni, pastikan menepati apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kita tengok sahabat ni bukan cakap bab ibadah ni.
ataupun buat amalan-amalan, cakap bab bekal. Bila cakap bab bekal pun sahabat ambil batang tubuh Nabi juga sebagai panduan. Bila ditanya kepada sahabat, bagaimanakah hukum ambil upah orang bekal? Sahabat pun jawab, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita ni dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan beragama kita ni, kita boleh buat gitu. Bila kita buat satu perkara ataupun orang tanya kita berapa buat gini, kita pun boleh kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu satu orang kata kehidupan yang cukup bahagia kita. Kita akan berasa yakin sepenuh hati setiap amal yang kita buat ni ada sandaran dia, ada contoh dia, dan ada panduan dia, iaitu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip kita beragama. Apa sahaja mari kita cakaplah bab dia pun kait agama ni, mesti ada panduan daripada Nabi. Kalau tak ada, maka cara yang terbaik kita kata dulu, biar dulu. Orang nak buat silakan, tapi kita kata kita atas dasar kerana kita cintakan Rasul, kerana kita nak beramal sesuai dengan contoh yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara dia kita tengok contoh dia. Mari bulan Syakban, benda amal Nabi buat dalam bulan Syakban. Tambah-tambah kita masuk musim wabak ni, musim musibah ni, bala yang menimpa seluruh dunia ini, maka selayaknya lah sebagai umat Islam, khususnya sebagai ahli sunnah, lebih khusus lagi, mestilah kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah dengan taubat, kembali kepada Allah dengan memperbanyakkan amal, kembali kepada Rasul dengan beramal mengikut panduan contoh yang dibawa oleh baginda Nabi. Bukan setakat kita ambil contoh panduan daripada Nabi tentang kuarantinnya, tentang bagaimana nak memutuskan wabaknya, tetapi yang paling utama kita patut ambil contoh ialah dalam kita beramal. Mesti ada contoh. Bila masuk bulan Syakban ini, pasti Nabi sendiri tunjuk kepada kita bagaimana cara untuk beramal di bulan Syakban. Apa amal yang terbaik yang patut kita buat di bulan Syakban? Tak ada benda lain melainkan Nabi memperbanyakkan puasa sunat di bulan Syakban. Nabi memperbanyakkan puasa sunat, sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi ni tak ada bulan yang paling banyak Nabi puasa sunat melainkan bulan Syakban. Maka atas dasar tu kita, oleh kerana kita ni pakat kena duduk di rumah masing-masing, maka sebaiknya kita memperbanyakkan puasa sunat Syakban ini. Sebolehnya kita buat puasa selang sehari sebagaimana puasa Nabi Daud. Tak boleh puasa selang sehari, kita puasa selang 2 hari. Puasa sehari, selang 2 hari, puasa pula. Tak boleh juga gitu kita puasa Isnin Khamis. Kita puasa Isnin Khamis. Tak boleh juga Isnin Khamis kita puasa ambil hari Isnin saja. Isnin minggu pertama, Isnin minggu kedua, Isnin minggu ketiga. Ataupun kita ambil hari Khamis, Khamis minggu pertama, Khamis minggu kedua, Khamis minggu ketiga, untuk kita cuba melatih diri kita nak mengikut contoh beramal sebagaimana yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun benda Nabi tak buat, maka lebih baik kita tak buatlah. Sebab kita kata Nabi lah uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Maka sepatutnya orang sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang dia kata dia ahli sunnah wal jamaah, maka dia akan ikut sunnah Nabi. Tiba-tiba kata ahli sunnah tapi tak ikut sunnah Nabi, ikut sunnah orang lain. Masalah kita kata Okey, kita tengok Anas. Bila ditanya tentang upah berbekal, Anas pun jawab dengan dalil kepada Nabi tadi. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi dulu berbekal. Siapa ni Anas kata? Hajamahu Abu Taibah. Anas bukan setakat tu, Anas sebut siapa yang jumpa Nabi, iaitu Abu Taibah. Zaman Nabi itu ada seorang sahabat dipanggil ataupun digelar sebagai Abu Taibah. Dia ni orang pandai bekal. Orang pandai bekal. Lalu dia pernah bekal Nabi. Bila bekal, dan Nabi ni mengikut riwayat beberapa kali Nabi pernah bekal. Nabi pernah bekal atas kepala, Nabi pernah bekal di kaki dia. Ini ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Bukan setakat Nabi pernah bekal, malah Nabi wasiatkan kepada kita, Nabi galakkan kepada umat dia supaya berbekal. Ada satu hadis pada malam
Isra wal Mi'raj. Ada hadis yang mengatakan bahawa bila Nabi jumpa dengan para malaikat, antara pesanan malaikat kepada Nabi, wahai Muhammad, pesan kepada umatmu supaya berbekam. Menunjukkan benda ni memang menjadi satu penawar untuk umat ini. Benda tu satu kebaikan untuk kita, maka berbekamlah. Bukan setakat tu, malah anak pun jawab soalan yang ditanya oleh tabi'in tadi. Wa a'tahu sa'aini min ta'am. Apabila selesai saja Abu Taibah berbekam Nabi, maka Nabi pun beri upah kepada Abu Taibah sa'ain min ta'am, iaitu 2 gantang. 2 gantang daripada makanan, min ta'am. Disebut dalam hadis ini min ta'am. Ta'am ni tak kira lah sama ada kurma dan sebagainya. Sa'ain ni satu gantang. Mana 2 gantang? 2 gantang ni dia punya sukatan, 1 gantang 4 cupok. 1 gantang 4 cupok. Mut 1 gantang 4 cupok. Nisbah orang ni, timbangan kita ni lebih kurang dalam 3 kilo lebih. Tak silapnya lah 3 kilo lebih. Kalau bersalah tolong betul lah sahabat-sahabat yang lebih mahir dalam timbangan ni di Mesir sekarang ni, sahabat kita yang ngaji di Mesir, dia kata di Mesir dia dah buat sukatan sok ni, sok mut, dia buat balik bekas tu. Kan dulu kan orang timbang pakai tu lah, pakai sok, pakai gantang, pakai cupok dulu kan. Zaman kita hari ni orang dah erti dah. Kita pun dah erti. Budak-budak bawah pada kita lagi dah erti benda-benda gini. Orang lain ni dia erti timbang kilo je. Dia erti timbang kilo. Dia erti timbang. Tapi timbangan Islam ni dia tak apa erti mana. Di Mesir, di Mesir tu katanya dah dia cuba hidupkan balik timbangan Islam ni, iaitu sok, mud dan sebagainya. Jadi Nabi beri upah, menunjukkan sini kita boleh ambil faham bahawa berbekam itu satu galakan pertama. Nabi sendiri bekam dan Nabi nasihat kepada umat dia supaya berbekam. Cuma bagaimana kaedah bekam ni? Ada kata bekam ni bila sakit sahaja, sebagaimana yang Nabi buat. Nabi bekam ketika Nabi sakit. Nabi sakit kepala, Nabi pun bekam atas kepala. Nabi sakit kaki, Nabi bekam kaki. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Mazhar kita, Mufti Perlis, dia kata bekam ni bukan kata ikut suka dia, ikut suka kita nak bekam bila-bila. Berbekam ni ketika perlu, iaitu ketika sakit. Itu satu pandangan. Tapi ada perbuatan sahabat, iaitu Ibnu Umar dia bekam sebulan sekali. Setiap bulan dia bekam, termasuk di bulan Ramadan dia bekam juga. Maka ikutlah kita nak amal mana, nak bekam ketika sakit ke, ataupun bekam secara orang kata haul ke, setiap bulan, masuk 15 hari bulan kita bekam, 15 hari bulan bekam, silakan. Yang pasti berbekam ini satu kebaikan untuk kita. Dia menjadi penawar untuk penyakit-penyakit yang boleh kita ubat dengan cara berbekam ini. Satu. Kedua, kita boleh ambil daripada hadis ini, harusnya orang bekam ni ambil upah. Sebab Nabi sendiri, Nabi beri upah. Nabi beri upah. Maka menunjukkan dan Nabi ni kaedah dia, Nabi kalau benda tak boleh beri, Nabi tak akan beri. Maka tak ada satu menunjukkan keharusan untuk memberi upah, dan keharusan orang yang bekam ni ambil upah daripada khidmat ataupun kerjaya dia bekam ni. Tambah-tambah kalau orang pernah bekam dia tahulah, kita ada juga sikit-sikit pengalaman, tak erti mana tapi bolehlah bekam uduh-uduh. Ada apa yang nak bekam bini lepas ni okey. Jadi bekam ni betul kerjanya mungkin tak payah mana bagi orang biasa tetapi dia ambil masa lama. Untuk habiskan satu-satu orang kata masa untuk seduk darah ni, dia ambil masa lama. Menunjukkan sini memang kita ambil masa orang nak jumpa bekam tu. Kemarin kita bekam, kemarin dulu kita bekam, masya-Allah. Kita buat 3 package sekali. Nguruk, bekam dengan kiro terapi, benda dipanggil. Hok buat bunyi perak-perak.
Ambil masa dari lepas zuhur sampai ke asar. Dari sembahyang zuhur sampai ke asar. Bayang banyak mana masa seseorang duduk, orang dia ambil. Maka selayaknya kita beri upah. Kalau duk upah dia berkabung, upah kita ambil masa dia. Tak, upah kita ambil masa dia. Nah. Satu. Lepas tu waqala, dan Nabi sebut lagi, inna amthala ma tadawaitum bihil hijamah. Nabi kata sesungguhnya apa yang perumpamaan ataupun apa yang terbaik daripada apa yang kamu berubat dengannya, al-hijamah. Nabi kata perubatan yang terbaik sekali yang ada, yang patut kamu buat adalah al-hijamah. Pertama, Nabi syurkan kepada kita, dak, perubatan terbaik penyakit-penyakit yang kamu hadapi ni adalah dengan cara al-hijamah, dengan cara berbekam. Ini Nabi sendiri sebut. Dan Nabi dak, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Bukan kerana Nabi suka bekam, Nabi pun pesan umat dia supaya bekam. Tidak. Tapi in huwa illa wahyun yuha. Dia bercakap, tidak dia bercakap, melainkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bekal ni satu benda yang datang daripada wahyu. Tak, yang datang daripada wahyu. Dan Nabi sendiri anjurkan kepada kita. Nabi kata perubatan yang terbaik yang patut kamu buat adalah al-hijamah, dengan berbekal. Satu. Kedua, di penghujung hadis ni Nabi kata wal qustul bahri. Nah, wal qustul bahri. Saya baca dalam syarahan ni, dia kata qustul bahri nabatun ma'rufun fil adwiyah tayyibur rih. Dia kata sejenis tumbuhan yang makruf, yang dikenali dalam perubatan. Tayyibur rih, dia memiliki bau yang sedap, bau yang enak, bau yang tayyib, bau yang baik. Cari-cari dalam kaum Sunda, dan saya sempat tanya sahabat-sahabat yang lebih mahir dalam bahasa ni. Dia kata al-qustul bahri ni ialah kayu gaharu. Qustul bahri ni kayu gaharu. Qustul bahri dia ada dua jenis. Dalam syarah disebut qustul bahri dengan qustul hindi. Qustul bahri dengan qustul hindi. Qustul bahri dia berwarna putih. Adapun qustul hindi dia berwarna hitam. Dan kedua-dua ni boleh dijadikan sebagai perubatan. Dan memang kalau kita tengok orang Arab memang cukup berminat dengan kayu gaharu ni. Saya ada sahabat seorang duduk di Kajang tu, memang dia bisnes kayu gaharu. Dia bisnes kayu gaharu. Keturunan tu, dari ayah dia lagi bisnes. Lepas tu dia adik-beradik dia tiga orang buat bisnes kayu gaharu belaka. Masya-Allah, dia tahu ke Dubai ke mana. Tempat kita ni orang tak minat mana dah. Orang tak cara manalah. Kita mungkin kita pakai minyak wangi lah minyak wangi daripada kayu gaharu. Kita tengok dalam Facebook Syekh Muhid, dia duk promosikan minyak wangi kayu gaharu dia. Boleh pakai beli 130 riyal minyak wangi gaharu dengan sekilo kurma ajwa ke kurma ajwa. Boleh pakai beli tu. Kita camping kata 130 riyal. Pos percuma dia kata. Boleh beli. Dan Nabi sebut dalam hadis ni yang terbaik perubatan yang patut kamu buat, pertama Nabi kata hijamah, berbekal. Yang kedua wal qustul bahri, dan juga berubat dengan kayu gaharu. Masya Allah. Cuma kita tak tahulah, kita tak ada ngaji mana cara nak berubat dengan kayu gaharu ni. Wallahu alam. Kena tanya orang yang lebih pakar lah. Kena tanya orang lebih pakar. Yang kita tahu kayu gaharu ni orang buat minyak wangi. Yang kita tahu kayu gaharu ni orang buat bakar, buat kemiang. Ambil bau dia, dan memang dia sedap bau dia. Kita pun minat. Cuma bini tak berminat, jadi payah lalu. Okey. Dalam hadis, wa min manafi'i ma ja'a fi sahih min hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bihadzal 'ud al-hindi fa inna fihi sab'ata ashfiyah minha dhatul jamb. Dia kata di antara manfaat ataupun faedah kayu gaharu ni, apa yang ada di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ummu Qais binti Mihsan
radhiyallahu anha. Nabi pernah sebut kepada dia, alaikum bihadzal 'udil hindi. Nabi kata hendaklah kamu menggunakan ataupun berubat dengan kayu gaharu ni, 'udil hindi. Nah, istilah dia kita boleh cari dalam kamus ataupun dalam kitab. Tak, antaranya kita boleh rujuk dalam kitab Zadul Ma'ad. Syekh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Tib Nabawi dia wari benda ni, hadis-hadis ni. Istilah dia ada 'udul hindi ataupun qustul bahri ataupun qustul hindi. Itu istilah bagi kayu gaharu. Kayu gaharu. Nabi kata hendaklah kamu berubat dengan menggunakan kayu gaharu. Fa inna fihi sab'ata asfiyah. Kerana sesungguhnya dia kata kayu gaharu ni boleh mengubati 7 penyakit. Nabi kata minha dzatul jam, di antaranya sakit pinggang. Di antaranya sakit pinggang, dzatul jam. Dalam syarah Syekh ada sebut antara penyakit-penyakit yang boleh diubati dengan kayu gaharu ni, ada dia wari mana antaranya dia kata al-humma, demam, was'al, batuk, boleh diubat dengan kayu gaharu ni. Ini yang disebut dalam nota kaki dia lah. Wadhiqun nifas, orang yang ada masalah pada nifas, pada darah nifas dia boleh diubat dengan kayu gaharu ni, dengan kayu gaharu ni. Tak tahulah cara guna, jangan tanya saya lah, kena tanya orang yang lebih pakar lah. Itu di antara penawar ataupun ubat yang boleh kita guna dengan kayu gaharu ni, insya-Allah. Jadi dalam bab ini dinyatakan tentang kayu-kayu gaharu ni lah. Bab yang sebenarnya kita ambil lagi, babul azkari war ruqa. Dalam kita nak menghadapi wabak, di samping kita ambil hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan kita bersabar, kelebihan menghadapi musibah, di samping kita ambil hadis-hadis berkaitan dengan penawar-penawar yang dianjurkan oleh sunnah. Ada juga bab disebut babul azkar war ruqa, bab zikir-zikir dan ruqyah-ruqyah, jampi-jampi yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Dan kita kena amal belaka benda ni. Tadi kita ambil hadis habbatus sauda, kita kena beramal dengan habbatus sauda. Dan ni kita ambil hadis tentang zikir pula. Dan memang sudah pasti kita kena pakat beramal dengan zikir, khususnya di hari-hari yang musibah ini. Zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir pagi, zikir petang, zikir selepas solat. Sebab semua tu adalah benteng untuk kita. Zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur. Kalau kita tak boleh nak beramal zikir-zikir lain pun, memadai kita boleh beramal zikir kita sebut ni. Zikir keluar rumah, zikir masuk rumah kita kena beramal. Sebab dengan kita baca zikir-zikir ni ada perlindungan daripada Allah. Dengan kita sebut bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka pasti Allah akan pelihara kita. Nak pergi kedai, nak benda kita terpaksa pergi ke pasar ke mana, kemungkinan boleh jadi kita akan terkena wabak wal a'yadu billah. Maka di antara kaedah dia adalah dengan kita amalkan zikir. Antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Zikir paginya, zikir petang dan sebagainya. Dan di antara benda yang kita boleh ambil apa yang dia sebut dalam hadis ni, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda akan menyebut ketika menghadapi benda-benda yang sulit, benda-benda yang susah, Nabi akan berzikir dengan zikir ni. Tengok zikir yang Nabi anjurkan dan kita boleh cuba amalkan zikir ni. Boleh pakai sebut, boleh pakai ikut dah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim.
Ini zikir, kita tak ambil lain, kita bukan ambil dalam mimpi, bukan ambil secara yaqazah, tapi kita ambil daripada sunnah. Beramallah dengan zikir sunnah ni. Zikir ni, hadis ni ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Yakinlah kita bahawa ini zikir betul-betul mari daripada Nabi. Bukan saya ambil dalam mimpi semalam ke apa, tidak. Zikir ni betul-betul datang daripada Nabi. Dianya bukan cubaan, dia betul-betul adalah sunnah Nabi SAW ketika menghadapi kesulitan. Kita hok mana-mana, encik-encik suami yang dah stres, dah duduk rumah lama ni, tak tahu nak buat benda, maka cubalah amal dengan zikir ni. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Zikir ni mengikut dalam syarah Syekh ni, dia kata zikir ni adalah zikir untuk menyatakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid. Bini kita seorang je, bini ni ada bahu garunya dah. Ada orang tanya bini nombor berapa, tak minat garu tu. Bini nombor 1 ni lah, setakat ni dah. La ilaha illallah azim. Zikir ni, Syekh kata zikir ni kita telah menyatakan tauhid kita kepada Allah dengan ketiga-tiga kategori tauhid. Pertama tauhid uluhiyah, dengan kita menyatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang disembah melainkan Allah. Ini kita telah menzahirkan tauhid uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam zikir ini juga kita telah menzahirkan tauhid rububiyah kita kepada Allah dengan kita menyebut la ilaha illallah rabbul arshil azim, rabbus samawat, rabbul ard. Ini kita telah menzahirkan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, dalam zikir ini juga kita telah menzahirkan tauhid asma wa sifat. Kita telah menzahirkan, mentauhidkan Allah pada nama-nama serta sifat dia dengan kita sebut la ilaha illallahul azimul halim, iaitu dengan kita menyatakan nama-nama serta sifat Allah. Percayalah, yakinlah, setiap zikir-zikir ni dia tak lari melainkan kita mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, memuji dan memuja Allah. Lepas pada itulah baru kita datangkan apa-apa permohonan kita. Ini kaedah, kita ambil lah, kita cek lah, kita kaji lah, kita belajar lah dalam mana-mana zikir yang Nabi ajar kepada kita. Tak ada benda lain melainkan memuji dan memuja Allah, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan kita kata buat permohonan kepada Allah. Ini kaedah zikir yang Nabi ajar. Ada pun zikir yang mari daripada orang lain, dia jadi masalah lalu. Kadang-kadang dia puji benda lain, kadang-kadang dia seru benda lain. Macam baru ni kita share kan, ada zikir yang disebar oleh puak-puak Syiah, tapi yang malangnya di kalangan ahli sunnah ada juga cuba beramal dengan zikir. Dan zikir ni tak boleh kita amal, sebab zikir ni dia bukan dinisbah kepada Allah, tapi dinisbah kepada benda lain. Benda zikir dia li khamsatun utfi biha harul waba wal hatimah, al mustafa wal murtada wa banaihuma, ataupun wa banahuma wal fatimah. Orang Syiah ni zikir dia kata bagiku 5 perkara yang boleh menghilangkan segala wabak, boleh menghilangkan segala penyakit yang musibah. Benda 5 benda ni sebagai tangkal azimat kepada puak Syiah, dia kata dengan sebut 5 perkara ni boleh menghilangkan wabak, boleh menghilangkan penyakit al-hatimah. Apa dia? Iaitu al-Mustafa, iaitu sebut nama Nabi. Wal Murtada, sebut nama Sayyidina Ali. Wa banahuma, dan sebut nama kedua anak dia iaitu Hasan dan Husain. Wal Fatimah, dan juga sebut bini Sayyidina Ali iaitu Fatimah. Puak Syiah dia jadikan benda ni sebagai orang kata azimat untuk menghalang daripada wabak, daripada segala penyakit. Dan kita umat Islam, ahli sunnah, tak boleh beramal dengan zikir, sebab zikir ni boleh merosakkan akidah kita, boleh merosakkan tauhid kita kepada Allah. Sedangkan zikir-zikir yang Nabi ajar tak ada benda lain melainkan dengan memuja Allah, mentakdis, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi ini kaedah dia. Maka saya serulah pada semua umat Islam, pada kita semua ni beramallah dengan amal yang
yang sahih, yang betul-betul datang daripada Nabi, baik zikir, baik bacaan, baik tilawah, baik apa sahaja amal yang kita nak buat, khususnya kita di bulan Syaban ini, menjelang Ramadan ini, cubalah kita perbaiki diri, perbaiki amal kita. Kita amal sama zikir kita sebelum beri salam ataupun selepas salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amal sama benda ni. Minta sama kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Dan bantulah aku untuk memperelokkan amal aku, memperelokkan ibadah aku kepadamu. Macam mana memperelokkan ibadah? Iaitu melakukan amal-amal yang sesuai dengan contoh yang dibawa oleh Nabi. Nak berzikir, berzikir yang sesuai dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi. Tengok, kita pada musim musibah ini, musim wabak ini di antara zikir yang Nabi anjurkan kepada kita. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Ini zikir ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Tapi ada setengah orang dia tak minat mana zikir hok gini. Dia lebih minat, dia lebih zuk dengan zikir-zikir hok boleh dalam mimpi. Zikir-zikir hok tok syekh dia ambil mana. Tu lebih dia berminat. Masya-Allah. Kita kata tinggalkanlah dan amalkanlah dengan zikir yang betul-betul datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu sahaja. Moga-moga memberi manfaat kepada kita. Insya-Allah malam lusa kita akan bertemu hadis yang ke-29 insya-Allah. Sekadar itu wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.